Assalamualaikum dan selamat datang ke Rock and Roll, rancangan yang memaparkan aksi-aksi terhebat rugby tanah air. Pada episod kali ini, kami akan membawakan anda kejohanan KGB 1011 yang dibawakan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5 Seremban dan juga kejohanan Singapore Cricket Club 711 yang baru saja berlangsung di Singapura baru-baru ini. Apa kata kita saksikan saja Rock and Roll. Kejohanan rugby antarabangsa KGB 1011 merupakan antara kejohanan terbesar dalam kalender rugby sekolah-sekolah yang berkecimpung dalam arena rugby negara. Walaupun baru memasuki tahun ke-6 penganjurannya, impak dan kesan dari kejohanan ini amat besar untuk menghasilkan pemain-pemain berbakat. Kejohanan ini turut berperanan menjadi medan untuk semua pasukan menguji keupayaan masing-masing sebelum bertanding di peringkat kebangsaan. Bermula dengan 14 pasukan pada tahun pertama, kejohanan ini telah berkembang sehingga menyaksikan penyertaan terbesar pada tahun ini dengan 64 buah pasukan dari sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Menyasarkan penyertaan pasukan-pasukan dari luar negara seperti Thailand dan juga Singapura. Namun pada saat-saat akhir, menyaksikan pasukan-pasukan ini menarik diri akibat kalender peperiksaan di negara masing-masing. Kejohanan ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu bawah 14 dan juga bawah 16 tahun. Pasukan tuan rumah KGBA, Sekolah Sains Selangor, Sekolah Sukan Negeri Sembilan, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Semasyur, Sekolah Sains Selangor, Tuanku Muhammad School Kuala Pilah serta Sekolah Sains Kota Tinggi telah melayakkan diri ke pusingan suku akhir kategori Cup. Sekolah-sekolah yang hadir ini merupakan sekolah-sekolah yang menjadi johan di setiap negeri masing-masing. Dan sekolah ini merupakan sekolah-sekolah yang punya ranking yang terbaik dalam senarai pasukan-pasukan di sekolah di negara kita. Kejohanan ini diadakan sangat sesuai pada masanya, iaitu setelah pelajar-pelajar habis menghadapi peperiksaan dan sebagai persediaan kepada pasukan-pasukan lain untuk menghadapi kejohanan bawah 15 tahun yang akan diadakan di peringkat kebangsaan. Sepanjang kejohanan ini kita tak tengok ada pasukan yang menjadi pasukan belasahan. Jadi average skor tu lebih kurang saja. Ini menunjukkan bahawa setiap pasukan telah meningkat dari segi kualitinya. Hasil daripada beberapa turnamen dan salah satunya adalah KGB 10 ni lah. Ya, jadi harapan kami semoga kejohanan ini akan terus kita akan cuba bertingkatkan dari segi mutunya, kualitinya, supaya dia merupakan menjadi tarikan kepada setiap pasukan untuk hadir untuk menyertai kejohanan ini. Pertembungan KGB dan Sains Johor dilihat mempunyai kekuatan yang seimbang dari segi saiz dan kecergasan. KGB memulakan asakan awal ke kubu Sains Johor dengan menggunakan taktik pick and go serta menggunakan keseluruhan padang. KGB membuka mata dengan menjaringkan try melalui Sufi Mustaqim hasil dari quick tap yang dilakukan. Conversion gagal untuk menjadikan kedudukan 5-0. Tersentak dengan try itu, Sains Johor bangkit dari lena dengan melakukan serangan pantas bagi merobek benteng pertahanan KGB. Namun demikian masih gagal menembusi garisan 50 meter pihak lawan. Tidak lama kemudian kad kuning dilayangkan kepada penjaring try Sufi Mustaqim apabila melakukan high tackle. Sains Johor mengambil kesempatan ini untuk cuba mendapatkan mata sekaligus merapatkan kedudukan. Sekali lagi malang menimpa KGB apabila terpaksa bertahan selama seminit dengan 8 orang pemain apabila seorang lagi pemain dilayangkan kad kuning. Sains Johor masih gagal menembusi garisan try KGB. Pada minit akhir perlawanan, KGB memperoleh 1 try apabila pemain Sains Johor tidak mahu melepaskan bola dari rak. Keputusan untuk melakukan tendangan diambil. Sufi dengan mudah menendang masuk dan seterusnya whistle penamat dibunyikan. Keputusan akhir KGB 8, Sains Johor 0. Dalam perlawanan suku akhir kedua, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail dan Tuanku Muhammad School dari Kuala Pilah. Walaupun SSTMI digeruni dengan kepantasan serta kekuatan mereka, TMS tidak berasa gentar malah cuba melakukan serangan bertali arus ke benteng SSTMI. SSTMI dilihat tenang serta berdisiplin dalam menghalang asakan TMS yang bertubi-tubi. SSTMI membuka mata dengan melakukan larian pantas bagi menghasilkan try pertama. Conversion ditendang masuk untuk menjadikan kedudukan 7-0. TMS kembali mengasak namun tidak berhasil.
Lebih malang apabila terpaksa bertahan dengan 9 orang pemain apabila seorang pemain dikenakan kad kuning oleh pengadil akibat tidak berundur 10 meter dan melakukan jatuhan. SSTMI mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan menggunakan sepenuhnya keluasan padang. Keputusan akhir SSTMI 12, TMS 0. Sekolah Sukan Negeri Sembilan yang meletakkan rugby sebagai pembangunan sukan utamanya bertemu Sekolah Sains Kota Tinggi dalam suku akhir ketiga. SSNS mendapat try pertama hasil larian cantik ini. Conversion ditenang masuk untuk menjadikan kedudukan 7-0. Sakti tidak mahu mengalah dan kerap kali cuba untuk menyerang namun menemui kebuntuan. Satu lagi try dihasilkan oleh SSNS apabila menembusi ruang yang terbuka dan akhirnya disudahkan di penghujung kiri padang. SSNS mendapatkan satu lagi try dan perlawanan ini berkesudahan SSNS 17, Sakti 0. Pertemuan dua sekolah rugby yang ternama di Lembah Kelang, Sekolah Sains Selangor dan Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor dilihat menjanjikan pertemuan yang menarik. SMS dibarisi pemain-pemain yang bertubuh besar dilihat mempunyai kelebihan dalam perlawanan ini berbanding Semasyur yang mempunyai pemain-pemain yang cukup pantas. Menggunakan keluasan padang yang sebaiknya mengeluarkan bola dengan pantas serta gerak kaki yang lincah, Semasyur mendapat try pertama melalui pemain sayap mereka. SMS tanpa belengah terus membalas menggunakan kekuatan forward mereka yang seringkali melakukan rempuhan untuk mendapat penguasaan kawasan dan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan 5-5. SMS memperoleh try kedua melalui gerakan set piece selepas scrum. Fly half melakukan dummy kemudian mengeluarkan bola kepada pemain tengah dan dengan mudah melepasi pemain Semasyur yang seakan terpaku dan melakukan try berhampiran tiang gol. Conversion disepak masuk untuk melebarkan jurang 5-12. SMS sekali lagi melakukan rempuhan bagi membuka ruang buat backlines mereka. Dan taktik ini berhasil apabila mereka mendapatkan try ketiga melalui gerakan looping yang dilakukan dan disudahi pemain nombor 15 Nazrul Ainil. Conversion tidak masuk untuk menjadikan kedudukan 5-17. Semasyur mendapat try pada minit-minit terakhir perlawanan namun tidak mencukupi akibat masa tidak menyebelahi mereka. Keputusan akhir Semasyur 12, SMS 17. Jangan ke mana-mana, Rock and Roll akan kembali dengan lebih aksi-aksi menarik selepas ini.